4.30 kelasan musyid. Bagus. Terima kasih. Okey, terima kasih. Terima kasih Maksud. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam ceria semua warga kelas mengaji dan PDT. Jadi hari ini masuk 23 Ramadan, 16 Mei 2020. Dan hari ini Hari Guru. Selamat Hari Guru kepada semua warga pendidik. Semua warga guru, semua pengajar, pensyarah, semua level, level yang tinggi-tinggi dan level-level yang kita-kita ni. Dan semua coach adalah pendidik. Semua coach adalah pendidik. Kita mendidik masyarakat. Semua anda menyampaikan ilmu. Selagi mana kita menyampaikan ilmu, selagi itu kita digelar pendidik. Baik. Terima kasih yang masuk awal. Minta kita mutekan audio supaya kita boleh dengar dengan jelas suara. Dan hari ini kita akan sambung lagi surah Al-Qadar. Surahnya pendek, ayatnya pendek tetapi penerangan, tadabburnya sangat mendalam. Maknanya satu surah yang pendek, kita belum masuk lagi tadabbur, kita baru pengenalan je semalam. Hari ini baru kita nak tengok ayat yang pertama. Jadi mudah-mudahan kita ada 7 hari lagi. Malam tadi malam yang ke-23, kita ada 6 hari lagi. Kita rebut sungguh-sungguh fasa terakhir, 1/3 terakhir Ramadan ni. Sebab dia takkan datang banyak kali dan kita tak tahu kita boleh berjumpa lagi sekali dengan Ramadan yang seterusnya. Dan kita sentiasa mendoakan semua dalam ni, kita ada 110 yang dah masuk awal pagi. Kita mendoakan mudah-mudahan segala amal ibadat kita diterima untuk Ramadan kali ini, dan bukan saja Ramadan, untuk sepanjang hayat kita. Sebab kita buat bukan kerana orang, kita buat kerana Allah lillahi ta'ala. Jadi kepada yang dah buka, muka surat 598, 598 Rasam Osmani, surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Yang kita baca, imam anda semua baca di rumah masing-masing setiap malam. Yang setiap malam tarawih lah. Bagi yang baca surah Al-Qadar, yang bacanya panjang Al-Quran, alhamdulillah, syukur. Baik. Seperti biasa kita mulakan dengan istighfar 3 kali, Al-Fatihah 1 kali, dan kita baca surah Al-Qadar dipimpin oleh Ustazah Khairul Asma, dan kita dengar satu lagi ustazah yang luar biasa, adik kami masa di Ipoh. Dia datang rumah kami, arwah ayah dia datang rumah kami untuk mengajar adik saya. Nanti kita cerita. Okey. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr.
سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Kan Ustazah Ma telah memperdengarkan bacaan secara tartil surah Al-Qadar. Jadi ada satu lagi ustazah, adinda kami, Ustazah Saripah Kashif. Ustazah Saripah Kashif ni dulu waktu dia sekolah, kami duduk dekat-dekat. Ayah dia arwah Pakcik Said, kami panggil Pakcik Said Kamaruzzaman, Pakcik Said Badiuzzaman datang rumah ambil adik saya untuk mengajar mengaji. Dan hari ini beliau bergelar seorang qariah negara, qariah antarabangsa yang memang mengajar Al-Quran, memang hidup dengan Al-Quran dan maknanya Allah nampakkan Al-Quran ni sebenarnya boleh jadi panduan dan cara hidup dan lifestyle. Boleh orang kata boleh dapat gaji lah macam tu dengan Al-Quran. Jom kita dengarkan bacaan daripada beliau, Ustazah Saripah Kashif. Bismillah. Kalau tak dengar audio nanti minta tolong sound saya takut tak dengar. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah. Nampak bacaan dia kata Ustazah Ma, dia pakar Taranum juga. Taranum lagunya lagu Sabah. Sabah. Dia banyak lagu. Biasanya orang bawa lagu mula-mula lagu Bayati dulu kan. Kemudian lagu Sabah ni yang tengah-tengah. Sabah, Nahwan, atau biasa penutup Sikah Jihadkah. Dan boleh juga buat penutup untuk lagu Bayati. Jadi mungkin dalam ni ada ramai lagi pakar-pakar Taranum. Saya tak pakar Taranum tapi belajar. Ada ramai juga yang dalam ni yang belajar Taranum dulu, mungkin boleh apply, boleh guna balik. Ilmu-ilmu mengaji. Ilmu Al-Quran ni sangat luas. Bukan sahaja pada bacaannya, pada asbabun nuzul, sebab nuzul, pada tafsir. Ramai ulama yang mentafsirkan setiap ayat yang ada. Ilmu tajwid, daripada mana sifat huruf, makhraj huruf, ilmu apa lagi? Ulumul Quran. Kami belajar ilmu Al-Quran ni berapa lama? Berapa semester untuk ulumul Quran. Kemudian apa lagi? Sebabun nuzul. Qiraat. Ada 7 qiraat yang berbeza. Yang kita baca ni qiraat apa? Inilah 7 qiraat tu, qiraat sab'ah. Kita baca ni, saya tak ingat nama. Asim. Riwayat siapa? Riwayat Asim. Gitulah.
Jadi saya bukan orang yang mahir, nanti kita boleh minta dari semasa ke semasa ustaz dan ustazah yang ada ilmu berkenaan dengan itu untuk berkongsi. Saya hanya akan berbincangkan berkaitan dengan pengisian ataupun tadabbur surah Al-Qadar. Jom kita sambung ayat 1 surah Al-Qadar. Apa yang Allah nak cerita dalam surah Al-Qadar? Bismillahirrahmanirrahim. Nampak? Kalau tak nampak, bagi kita tahu. Bismillah. Ayat 1. Semalam kita dah cerita pengenalan surah Al-Qadar. Kemudian kita dah cerita bila malam Al-Qadar. Tidak ada siapa yang tahu bila malam Al-Qadar. Cumanya kita kena berusaha mencari dan terus mencari malam Al-Qadar. Baik. Surah ini boleh dibahagikan kepada dua perenggan makro, iaitu ayat 1, 3 adalah perenggan makro pertama. Mana yang pertama, kedua, ketiga itu perenggan makro yang pertama. Ia memberitahu yang diturunkan Al-Quran pada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi mohon kepada yang baru masuk, yang belum mute audio, mohon mutekan audio tu. Ada bunyi-bunyian. Tak tekankan di sebelah bawah kanan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran ini pada malam Al-Qadar. Allah menyatakan bahawa Al-Quran telah diturunkan pada malam Al-Qadar. Baik. Dalam surah sebelum ini, iaitu surah Al-Alaq, Allah menceritakan bagaimana Al-Quran itu diturunkan pertama kalinya. Kali ini, ayat ini menceritakan tentang bilakah Al-Quran diturunkan. Dalam ayat ini disebut bahawa ia diturunkan pertama kali pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Sesungguhnya inna anzalna, kami turunkan kitab ini. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr, pada malam Lailatul Qadar. Allah menggunakan perkataan kami. Kenapa tak guna ana? Kenapa guna inna nahnu, inna anzalna? Na tu untuk dia pakai dhamir nahnu untuk dirinya dalam ayat ini. Ramai juga yang keliru tentang kenapa Allah gunakan kalimah kami. Kenapa Allah gunakan kalimah kami? Sampai ada yang kata ini adalah dalil menunjukkan bahawa Tuhan itu banyak. Kalau orang tak mengaji, kalau orang bukan Islam ataupun yang tak faham akan kata, kata Tuhan satu, kenapa Tuhan kata kami? Tuhan ramai. Macam tu. Contoh seperti fahaman Kristian ataupun Trinity, 3 dalam 1. Ini amat keliru sekali dan kena dijelaskan kerana orang Islam pun tak tahu perkara ini. Dan apabila diberi hujah karut seperti di atas oleh orang Kristian, pening jadinya mereka. Baik, jom kita belajar. Kenapa Allah guna kalimah kami? Kenapa Allah tak guna ana? Sesungguhnya kita turunkan. Sesungguhnya ana turunkan. Macam tu. Tapi kenapa saya? Tapi sekarang ni Allah kata nahnu. Kenapa inna anzalna? Na. Kenapa kami? Apabila Allah menggunakan kata ganti diri kami, ini tidaklah mengatakan bahawa Tuhan itu banyak. Bukan na itu bermaksud banyak. Dalam bahasa Arab, sebab itu kena belajar lughah, kena belajar Arab. Ini adalah royal we. Mengagungkan. Perkataan yang mengagungkan, membesarkan kami itu. Yang menunjukkan keagungan Allah. Betapa Allah itu maha agung. Allah akan menggunakan perkataan kami ini apabila dalam kami ini. Juga dalam ayat-ayat yang menunjukkan rahmat Allah. Seperti menurunkan hujan. Dan ini biasa dalam bahasa Arab. Jadi orang Arab, dia menyebut, atau guru dia menyebutkan orang yang dimuliakan dengan maksud, dengan kata dhamir na, ataupun kami. Orang Arab ni membesarkan dengan perkataan kami. Bila sebut kami itu besar. Mulia, memuliakan. Mengagungkan Allah. Jadi Allah ni contoh dalam ayat-ayat lain, Allah yang bagi rahmat, Allah yang menurunkan Al-Quran. Al-Quran ni kan agung, Allah pun agung. Nahnu nazzalna, inna anzalna, Allah turunkan. Kan? Buktinya, musyrikin Mekah yang percaya pada ilah yang banyak pun tidak keliru mengatakan dalam Al-Quran, ada cakap ilah yang banyak. Ilah ni bermaksud Tuhan. Allah tu Allah lah. Ilah ni Tuhan. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan. Ilah tu Tuhan. Kerana mereka faham bahasa Arab. Orang Arab faham. Yang tak faham ni orang bukan Arab. Kita lah. Tidak pernah kita dengar mana-mana hadis yang menyebut mereka menggunakan hujah ini semasa menolak Nabi Muhammad. Orang kita saja yang tidak tahu sebab kita tak faham bahasa Arab. Kita faham bahasa Melayu. Baik.
Kalau kita lihat dengan teliti, penggunaan domir. Domir ni kata ganti diri. Kata ganti dalam Al-Quran tentang Allah, ana, aku. Ada perkataan, ada masa Allah guna ana. Ada perkataan Allah guna nahnu, kami. Nahnu ni kami dalam bahasa Arab. Kamu, ni kata ganti diri, kata domir. Kamu, dan dia, huwa. Siapa yang belajar domir tu, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antum, antum, anti, antum, antuna. Ada 16 tu kan. 16 domir. Pakai ujung jari ni. Dulu kami menghafal. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antum, antum, anti, antum, antuna. Ana, nahnu. Salah daripada sini. Aku dah lupa. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antum, antum, anti, antum, antuna. Ana, nahnu. Itu orang Arab. Belajar. Kata ganti diri. Orang Melayu yang belajar. Saya pun dulu mengajar bahasa Arab. SPMA. Okey, nak cerita itu je lah. Dalam penggunaan domir ini, hanya satu sahaja dalam bentuk jamak. Ceritanya satu saja dalam bentuk jamak, iaitu kami. Selain dari itu, semuanya menggunakan domir mufrad ataupun singular. Domir ni kata ganti, jamak itu banyak, kami, mufrad ni satu, single. Kalau benarlah Tuhan itu banyak, seperti yang didakwa oleh puak kafir, tentulah semua penggunaan itu menggunakan bentuk jamak, bukan? Contohnya, Allah gunakan kalimah antum, kamu jamak. Atau hum, mereka dalam Al-Quran. Tetapi memang tidak ada. Oleh itu hujah yang mengatakan Tuhan itu satu, oleh itu hujah yang mengatakan Tuhan itu satu sahaja. Baik. Iaitu apa hujahnya? Satu, semua penggunaan domir adalah mufrad. Semua domir, semua kata ganti diri yang digunakan adalah saat menunjukkan satu. Kalimah nahnu ataupun kami memang digunakan dalam bahasa Arab dan tamadun sebelum Arab. Dan sampai sekarang, orang Arab gunakan istilah kami. Nah, tu nahnu. Untuk menunjukkan kekuatan dan kekuasaan. Contoh raja pun dia akan sebut kami juga. Sebagai contoh, seorang raja akan membahasakan dirinya dengan kalimah kami juga. Kami maafkan mereka. Contoh, raja pun akan sebut kami. Raja ke menteri ke orang besar akan sebut kami. Kami telah membuat keputusan. Kan? Dan sebagainya. Sebab dia adalah bahasa Arab. Penggunaan bahasa Arab. Orang Arab faham. Walaupun raja itu seorang, tetapi sebagai menunjukkan kekuasaannya dalam negeri itu, dia bahasakan dirinya dengan kalimah kami. Sebab itu Allah guna inna anzalna. Ini biasa dan sampai sekarang pun diguna juga. Okey. Oleh itu, Allah gunakan kalimah ataupun domir nahnu apabila dia menurunkan rahmat. Seperti menurunkan hujan, makanan dan segala nikmat lain. Tunjukkan Allah bagi rahmat. Itu semua adalah perbuatan yang besar-besar. Yang besar, yang agung. Oleh itu penggunaan nahnu adalah penggunaan dalam bentuk rasmi. Sebab itu ayat yang pertama, inna anzalna. Anzalna nahnu. Kenapa Allah gunakan nahnu? Kerana nak tunjukkan Allah itu bersifat agung. Allah juga menggunakan dhamir aku, iaitu pada dua tempat. Apabila Allah sangat marah, aku murka, kan? Allah sangat marah. Atau apabila Allah sangat belas kasihan kepada hamba. Dua tempat Allah guna ana ataupun dhamir aku. Bila Allah marah atau bila Allah kasih. Jadi penggunaan aku adalah penggunaan tidak rasmi, sedangkan penggunaan nahnu adalah penggunaan yang rasmi dan yang selalu digunakan. Begitu. Bila kalimah dhamir nahnu digunakan, kalau kita perhati betul-betul, pasti ia akan ada kalimah Allah atau Rabb bersamanya, iaitu sebelum atau selepas kalimah nahnu. Ini menunjukkan bahawa Allah itu memang esa. Jadi mereka menggunakan hujah kalimah nahnu untuk mengatakan Tuhan itu banyak. Mereka tidak baca Al-Quran dengan teliti. Baik, ceritanya macam ni, ringkasnya uraian tu. Kenapa? Allah sebut dalam ayat pertama, kami turunkan Al-Quran. Begitu. Kerana nak menunjukkan Allah itu berkuasa. Itu cerita dia. Atau memang tidak tahu bahasa Arab langsung. Jadi orang yang bukan Arab ataupun orang yang tidak faham Al-Quran akan mengatakan, kenapa Tuhan tu ramai ke? Kan? Tapi sebenarnya tidak. Bukan menunjukkan ramai, tetapi nak menunjukkan Tuhan itu agung, besar, berkuasa. Atau tidak belajar langsung bab tauhid, sampaikan senang saja digoyang-goyangkan oleh hujah yang lemah dari orang lain. Dan jangan kita sekali-kali berhujah dengan akal. Kalau berhujah dengan akal ni susah. Kena belajar, kena berguru. Penerangan dalam Al-Quran yang merujuk kepada Allah. Kenapa Allah guna inna anzalna? Kerana menunjukkan keagungan Allah. Satu lagi persoalan yang timbul tentang Lailatul Qadar adalah
Adakah malam itu memang telah diberkati atau ianya diberkati selepas Al-Quran diturunkan pada malamnya? Timbul lagi satu persoalan. Bila Allah berkatkan malam Lailatul Qadar ni? Walaupun ada pendapat yang berbeza, tetapi kita pilih pendapat yang mengatakan ianya memang malam yang sudah berkat dari asal. Dan apabila Al-Quran diturunkan pada malamnya, menambahkan lagi keberkatannya. Dalil bagi hujah ini terdapat dalam Ad-Dukhan, surah Ad-Dukhan ayat 3. Baik, terima kasih. Baru masuk, pastikan mute audio. Kan? Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkan pada suatu malam yang diberkahi, yang diberkati. Baik. Allah menggunakan kata ganti nama hu. Inna anzalnahu yang merujuk kepada Al-Quran. Hu itu Al-Quran. Kerana semua orang sudah tahu. Walaupun agama sesat Syiah mengatakan yang dimasukkan adalah Imam Mahdi. Syiah kata hu itu Imam Mahdi. Allah tidak kata Al-Quran pun dalam ayat ini. Kan? Orang yang mentafsirkan ayat secara ayat. Bukan mentafsirkan ayat, fahaman ayat tu. Allah tidak perlu beritahu apakah yang diturunkan pada malam itu kerana ianya adalah maklumat universal yang semua orang tahu. Semua orang tahu. Ini adalah kerana ia sudah ada dalam hati, iaitu telah diilhamkan oleh Allah. Sampai tak perlu cakap pun. Maksudnya orang kafir atau orang Islam pun sudah tahu sepatutnya dalam hatinya. Inna anzalnahu itu merujuk kepada Al-Quran, bukan perkara lain. Baik. Kalimah anzalnahu, inna anzalnahu, sesungguhnya kami menurunkannya. Nya tu apa? Allah menekankan dalam ayat ini dan juga ayat Dukhan itu yang Allah lah dengan menggunakan kata ganti kami yang menurunkan Al-Quran, bukan makhluk lain. Allah yang turunkan Al-Quran. Ia bukan dari kata-kata Jibril, malaikat. Walaupun Jibril ia menyampaikannya secara lisan kepada Nabi Muhammad. Al-Quran ini diturun melalui Jibril kepada Nabi Muhammad. Tapi Allah yang turunkan Al-Quran tu nak sampai kepada Jibril, nak sampai kepada Muhammad. Begitu. Ini adalah kerana Jibril hanya sebagai penyampai. Penyampai. Baik. Kalimah anzalna, dia menurunkan. Anzala, dia menurunkan. Kalau kita lihat dalam terjemahan biasa, hanya dikatakan menurunkan sahaja. Tetapi kadang-kadang digunakan kalimah yang berbeza. Nazzala. Dalam bahasa Arab ni sebab itu, satu baris pun boleh ubah makna. Dalam ni tak ubah baris, dia ubah syaddah. Nampak tak? Tanda sabdu. Ataupun W kecil tu. Sabdu nama dia. Yang juga diterjemahkan sebagai menurunkan juga. Maknanya nazala dengan nazzala, turun juga maksud dia. Oleh itu ada perbezaan antara keduanya kerana wazan. Wazan ni timbangan ataupun kerana tempat ataupun kerana perkataan tu. Nazala dengan nazzala maksudnya turun dan menurunkan. Bahasa Arab ni sangat detail. Satu perkataan boleh pecah sampai 300 maksud. Sebab tu pentingnya baca dengan makhraj yang betul, sebutan yang betul, baris yang betul dan macam inilah syaddah yang betul. Penekanan yang betul. Sebab tu kena belajar, kena sebut. Tak boleh mengaji Al-Quran dengan tulisan Rumi. Sebab nanti salah sebutan, salah maksudnya. Baik. Oleh itu ada perbezaan. Kerana wazan, bentuk susunan dan ejaan yang digunakan adalah berbeza. Contoh, kalimah anzala dari wazan af'ala. Af'ala dengan fa'ala sama juga. Bermaksud menurunkan sesuatu sekali saja. Anzala, sekali diturun. Nazzala dari wazan af'ala bermaksud menurunkan sesuatu banyak kali. Iaitu Allah turunkan sedikit demi sedikit. Nampak tak beza? Syaddah aja. Daripada wazan tu. Wazan af'ala dengan fa'ala. Perkataannya anzala dengan nazzala. Bagi yang tak faham, jangan susah hati. Bagi mereka yang ada asas bahasa Arab, pernah belajar kat sekolah tu sikit-sikit, bolehlah faham. Dan kalau yang ada ustaz pakar bahasa Arab dalam ni, kalau saya salah, tolong betulkan. Macam tu. Saya bukan orang yang pandai. Saya menyampai saja. Oleh kerana itu, selalu dalam Al-Quran, apabila menyebut tentang penurunan Al-Quran, digunakan kalimah nazzala. Kerana Al-Quran itu diturunkan berkali-kali. 23 tahun. 10 tahun di Mekah, 13 tahun di Madinah. Begitu. Dan kalau kitab-kitab sebelum Al-Quran seperti Taurat dan Injil, kalimah yang digunakan adalah anzala. Kitab sebelum Al-Quran ada 4 kitab. Injil, Zabur,
Taurat, lepas tu baru Al-Quran. Yang ni turunnya anzala sekali. Tuk. Tapi kalau Quran nazala, diturunkan beransur-ansur. Kenapa ada perbezaan itu? Kalau kalimah yang digunakan berbeza, tentu ada perbezaan. Sebagai contoh, kita lihat dalam Ali Imran ayat 3, Allah berfirman, Nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Dalam satu ayat disebutkan Alkitab iaitu Al-Quran nazala. Tapi At-Taurat wa anzala. Nampak tak? Beza wazan tu Allah sebut dalam ayat. Dalam satu ayat, surah Ali Imran. Dia menurunkan Alkitab, yakni Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya dan membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Maknanya semua kitab yang Allah turunkan wajib kita percaya. Kita percaya kitab Injil, tetapi ajaran Injil telah dimansuhkan oleh ajaran Al-Quran. Semalam saya ada buka sikit berkenaan dengan macam mana rupa bunyi bila baca kitab Injil. Bagaimana rupa bunyi bila baca kitab Taurat dan kitab Zabur. Oh, rupanya ada bunyi dia masing-masing. Mengikut bahasa dia. Dan Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Sebab tu kita bunyi bahasa Arab. Baik, kita habiskan sikit lagi. Ayat pertama baru ni. Jadi ayat paling di atas, kita boleh lihat dengan jelas. Apabila menyebut penurunan Al-Quran, Allah menggunakan kalimah nazala. Dan apabila menyebut tentang penurunan Taurat dan Injil, kalimah anzala yang digunakan. Jadi memang ada perbezaan. Ini adalah kerana Taurat dan Injil itu diturunkan lengkap sekaligus, one shot. Dan Al-Quran diturunkan sedikit demi sedikit selama lebih kurang 23 tahun. Allah turunkan Al-Quran ni sedikit demi sedikit. Nampak tak pengajaran tu? Kita ni nak hidup, nak improve hidup pun kena sedikit demi sedikit. Tak boleh one shot. Baik, sikit lagi. Tapi dalam surah Al-Qadar ini, Allah menggunakan perkataan anzala pula. Kenapa? Kenapa digunakan kalimah yang lain? Ini adalah kerana dalam ayat ini, ianya menceritakan bagaimana penurunan Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke langit dunia, iaitu Baitul Izzah. Daripada Allah, di Lauh Mahfuz. Al-Quran dah duduk dekat Lauh Mahfuz. Dia nak turun ke langit dunia sebelum turun kepada manusia. Melalui Jibril, perantaraan Jibril dan Rasulullah SAW. Di Lauh Mahfuz sampai ke Baitul Izzah ni one shot. Macam tu. Tetapi dekat sini diturun kepada manusia berperingkat-peringkat, beransur-ansur. Dapat? Macam tu. Baik. Baitul Izzah dengan secara sekaligus dia sebut tadi, kerana itulah digunakan anzala dalam ayat ini. Anzalna, anzala. Inna anzalna. Allah turunkan sekali, one shot. Daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Itu nak cerita. Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah tu one shot sekali. Ini bermakna berkenaan dengan Al-Quran ada dua cara penurunan. Baru ayat pertama je. Penurunan sekaligus dari Lauh Mahfuz ke langit dunia, iaitu pun Baitul Izzah, dan kemudian dari situlah penurunan jenis kedua, iaitu diturunkan Al-Quran secara beransur-ansur kepada Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun lebih kurang. Baik, sikit lagi kita habiskan. Dalam masa yang agak lama itu, ayat-ayat Al-Quran diturunkan mengikut keperluan dan ikut masa yang Allah telah tetapkan. Allah sahaja yang Maha tahu kenapa dan bila ia patut diturunkan. Begitulah. Banyak yang kita boleh tahu dari penggunaan bahasa Arab, bahasa Al-Quran, kerana itulah pengetahuan tentang bahasa Arab penting untuk memahami Al-Quran. Nampak? Memang ada yang komen, kenapa tak turunkan Al-Quran itu semua sekali? Kenapa tak turun one shot daripada Baitul Izzah kepada Rasulullah, kepada manusia? Allah lebih mengetahui. Tapi setakat yang kita boleh fikirkan, kalaulah Al-Quran diberikan sekali harum, ianya akan menyebabkan para sahabat waktu itu terbeban dengan maklumat yang terlalu banyak pada satu masa. Oleh itu, ada kelebihan apabila ia diturunkan sedikit. Baik. Para sahabat dalam memahami Al-Quran sedikit demi sedikit dan dapat masuk dalam hati. Ini akan menyebabkan kita lebih faham. Dan begitu jugalah dengan kita yang mempelajari Al-Quran ini. Memerlukan masa untuk belajar Al-Quran. Kerana belajar satu persatu perlahan-lahan. Kerana kalau belajar sekali harum akan lupa akhirnya. Kerana tidak dapat penumpuan. Baik, besok kita tengok maksud Al-Qadar. Saya nak simpulkan apa yang kita belajar hari ini. Macam tu. Baik, kesimpulannya,
hari ni Allah nak cerita apa? Ayat pertama belum habis lagi, baru sikit, baru anzalna ya. Inna anzalna tu. Pertama Allah turunkan daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah one shot, sekali turun. Dan Allah turunkan daripada Baitul Izzah kepada manusia melalui perantaraan Jibril kepada Rasulullah SAW, itu berperingkat-peringkat. Jadi ada dua cara turunan Al-Quran. Satu secara terus, dua secara berperingkat. Yang peringkat ni yang Allah nak tunjuk kepada kita bahawa kalau Al-Quran tu turun sekaligus, kita akan terbeban. Tapi Allah faham manusia ni, Allah faham kita ni tak mampu nak terima one shot. Kita terima sedikit-sedikit macam tu. Jadi dalam kehidupan kita, sebab tu kita kena belajar ni sedikit-sedikit. Bukan terus belajar, hari ni baca kelas mengaji tadabbur PDT, besok dah pandai. No. Begitu juga kita makan syek hari ni, besok dah kurus. No. Kena berperingkat-peringkat. Sedikit-sedikit. Satu hari, satu ilmu. Saya belajar manah dengan sifu saya, Cikgu Saleh. Pun sama juga. Satu hari, satu ilmu. Nak belajar menarik. Hari ni belajar tarik. Lepas tu belajar posting. Bukan posting. Posture badan. Untuk post. Kemudian belajar aiming, target. Kemudian kita belajar technical, how to put the target. Pun sama dalam pengajian. Belajar sikit-sikit. Hari ni Al-Qadar. Sebelum ni Ar-Rahman. Sebulan kot kita baca Ar-Rahman. Kan? Bayangkan ada banyak surah lagi supaya pengajian ni masuk dalam hati. Lepas tu bila kita nak berhenti, ramai yang menangis tak esak-esak. Sebab tak boleh nak terima, kita tak boleh nak berhenti. Kita kena mengaji. Jangan fikir dengan siapa kita mengaji. Dengan Ustaz Nazman ke, dengan Maksu ke, dengan Ustaz Zahmar ke, dengan siapa-siapa ke. Tapi teruskan pengajian kita dengan siapa pun yang bergelar guru. Macam tu. Selamat Hari Guru kepada semua warga guru, warga pendidik, coach, jurulatih, pensyarah, apa lagi? Semua tu adalah pendidik. Semua sifu, selamat Hari Guru. Dan kita sampai ke ilmu, sehari satu ilmu, secara berperingkat, sedikit demi sedikit, seperti mana Al-Quran turun pada kita sedikit demi sedikit. Cuma pada malam Al-Qadar, Al-Quran diturunkan daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Dapat? Sekaligus. Jadi best tak pelajaran hari ni? Kan? Makin kita belajar, rupanya makin banyak yang kita tak tahu. Jadi cuba agak macam ilmu nak kurus. Ustaz, bagi saya tips. Soalan kau pendek je, kau nak tips. Tapi, tak boleh tak nak ajar saya cara nak kurus? Boleh, saya turun 1 kilo tapi 65 kali. Ustaz bagilah tips. Simple je nak tips. Tapi, saya kata tak boleh. Kalau nak boleh, saya kata. Follow saya dekat media sosial. Baca dekat situ. Sedikit-sedikit kita bagi. Kan? Dan kalau nak masuk dalam grup, kan? Ada bayar ke Ustaz? Apa benda yang tak ada bayar? Semua ada bayar. Masuk tandas pun kena 5 kupang. Kan? Masuk tandas pun kena bayar. Kan? Kita nak belajar ni pun kita kena bayar. Kita bayar dengan masa kita. Sebab ada orang tak sempat masa. Sibuk dia hari ni. Allah tak pilih dia. Sibuk dia. Dia tertidur sibuk. Allah customer masuk. Customer nak beli. Hari ni lah baru nak bertanya pack Ramadan. Hari yang ketiga dah keluar. Hari yang kedua dah keluar kan. Semalam masa pack Ramadan keluar, dia buat dia. Pack Ramadan, tak apa. Belum masuk duit lagi Ustaz. Hari ni barulah. Barang tak sampai ni Ustaz macam mana? Jadi tak sempat nak masuk kelas ngaji. Macam tu. Jadi itu sembang-sembang santai saya pagi ni. Semoga bermanfaat, dan kalau ada salah silap, saya tak berniat dan berhajat untuk menjentik hati siapa-siapa. Saya cuma nak menyampaikan ilmu, dan saya dan isteri saya Ustazah Amar juga memang banyak kekurangan, jadi kami mohon ampun maaf. Dan saya berpesan kepada diri saya, kepada semua, kepada isteri, kepada tim TKO, kepada semua tim-tim coaching online, semua pemilik-pemilik kelab nutrisi dan juga ahli keluarga nutrisi yang saya sayangi, jom kita berusaha perkemaskan lagi perjalanan kita merebut malam Lailatul Qadar, merebut manfaat khasiat 10 malam terakhir Ramadan. Dia tak datang banyak kali, dan kita doakan semoga kali ini Ramadan kita yang paling baik yang kita dapat. Ni pun kita dah rasa seronok kan. InsyaAllah lepas ni kalau kita seronok, kalau dia panggil kemanisan iman, halawatul iman. Antara kemanisan iman, bila dengar ayat Quran, bila dengar kalimah Allah, bila dengar pengajian, kita rasa seronok nak dengar. Hati bergetar dengan ayat Quran. Itu tanda kita ada iman. Tapi kalau kita ni jauh, Allah tak pilih, kita rasa ngaji,
Tak ada lain lah Ustaz. Ustaz, lain apa ni, data habis Ustaz. Ustaz, link dia kat mana? Link kat mana? Apa habis berlambak link kat situ. Kan? Tengok macam tadi, Marina boleh share sampai jumpa dekat Associate Professor Dr. Azhar. Kan? Maksud share pun boleh share. Roha ataupun Ayah share dapat kat kawan-kawan kita dekat seluruh Kuantan. Macam tu. Share je. Dan bahan gambar video kita kongsikan dalam kita punya Telegram channel. Type aja situ T.me, nanti Abang Amir akan tolong type T.me, siapa yang belum masuk boleh masuk dan petik gambar-gambar anda kat sana. Kelas ngaji online, kelas huruf besar, ngaji huruf besar, N, N, kemudian online huruf besar. Nanti type, tolong type kat sebelah tu. Mudah-mudahan kita mendapat banyak manfaat daripada perkongsian kelas pengajian. Dan lepas ni sesi PDT. Sesi PDT ni kepada siapa yang ada urusan boleh teruskan. Siapa yang rasa ada masa nak belajar, kita tak tahu apa kelainan hari ni. Siapa yang akan share hari ni? Wallahualam. Hidup penuh surprise. Semalam tips dia, malam ni nak tidur apa tadi? Syurga. Kan? Terngiang-ngiang kita. Jadi teruskan, silakan masuk. Saya tak boleh nak berhenti. Silakan. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz Zahma. Saya rasa bahagia hari ni. Saya rasa bahagia, saya rasa happy, saya rasa feel good. Saya tengok semua look good. Masya Allah. Semua wangi-wangi sampai kat sini bau wangi dia. So kita nak jadi presiden team ni kena wangi-wangi, kena feel good, kena look good kan? Okay. Kita kena full of love. Masya Allah. So boleh bagi love tak sikit? Boleh bagi love sikit. Kita hari ni best sangat. Kan? Ngaji. Kita ingat malam Lailatul Qadar. Okay. Boleh bagi love. 5 page. Saya sedang men-screenkan 5 page. Jadi nanti masukkan dekat dalam kita punya channel Telegram tu. Saya masukkan sana semua. Jadi terima kasih. Ada yang single hari ni, yang biasanya berduet dengan isteri, hari ni single, tak apa kan. Jadi kita tu tengah menguruskan anak-anak dan sebagainya. Tak apa, tak ada masalah. Terima kasih kepada yang nampakkan muka, wajahnya wajahnya indah, berseri-seri nak menyambut Ramadan, nak menyambut Syawal, tak lama lagi. Okay, page 4 dah last page. Dah, bismillah. Selesai. InsyaAllah, luar biasa semua. Selamat Hari Guru sahabat semua. Selamat Hari Kush. Apa boleh? Sebab Kush dekat sini semuanya guru kan. Dah bantu sahabat, bagi tunjuk ajar macam mana nak earn extra income, macam mana nak jadi presiden team. Masya Allah. Rozaidi ada tak kat sini? Rozaidi, sahabat saya. Rozaidi ada tak? Ada masuk. Saya ada untuk masuk. Coach Rozaidi, ini yang paling digilai di tanah air. Digilai di tanah air, Amboi. Okay, saya tutup video je. Jadi apa khabar hari ni? Sihat Maksud. Alhamdulillah. Business okey? Syukur Alhamdulillah Maksud. Macam mana? Business okey? Alhamdulillah. Syukur bulan puasa amazing. InsyaAllah. Excited Amazing, kan? coaching orang. Semua Coach Zaidi bekerja dari rumah je masuk. Kerja dari rumah je. Dari kampung. Macam Ustaz je. Kampung dekat mana? Kampung kat Sabak Bernang Maksud. Mai jemput datang daripada Ipoh sini Maksud. Oh, dekat je Sabak Bernang. Dekat je. Alhamdulillah. Okey. Apa ni, kalau tengok dekat sini sahabat semua, Rozaidi ni seorang lelaki. Berkawan dengan ustaz pun seorang lelaki. Kalau tengok profesor pun, Profesor Dr. Azhar pun seorang lelaki. Dan ramai lelaki kat sini, kat dalam ni. Tapi kalau tengok dekat sini, majoritinya adalah perempuan. Kan? Tapi Rozaidi ni daripada awal tu kan, dia masuk kat dalam ni. Boleh tak share sikit apa yang Zaidi dapat bila duduk dekat dalam grup pagi-pagi ni? Highest energy pagi-pagi ni. Itulah saya rasa Alhamdulillah, terima kasih sangat-sangat. Saya rasa ni salah satu kesyukuran saya sepanjang 2020 setakat ni, Alhamdulillah kan, sebab dapat jumpa grup coaching, dapat jumpa sesi tadabbur kan. Macam hari tu saya ada cerita, Maksud pun tanya hari tu kan,
macam mana boleh jumpa kan Zoom apa semua ni kan. Saya ternampak Facebook Mak Su kasih link kan. So saya selalu fikir daripada saya tak buat apa-apa, daripada saya tidur pagi-pagi tu, so baik saya join Zoom meeting Mak Su ni kan. So first time saya join tu terus saya fall in love. Saya rasa platform yang sangat powerful untuk PDT tiap pagi. Ustaz Azman pagi-pagi kasih pengisian tadabbur Quran kan. Selama ni betul Ustaz cakap kan, selama ni kalau ngaji tu saya ngaji saja. Tak tengok makna kan. Kan? Kita memang tak baca makna, nak tadabbur tu memang tak selalulah kan. Dan baca pun baca sajalah, tak sampai kan. Bila ustaz ada explain apa semua tu saya rasa lagi menyambung lah. Kata Coach Nick lagi menyambung lah. Kalau lepas habis mengaji pula, maksud pula kasi PDT kan, buat affirmation, buat kesyukuran, saya rasa sangat-sangat align kan, sangat-sangat. Ya, kalau siapa yang pergi IoT, siapa yang pergi belajar kita punya sesi Sokmat punya team ni kan, saya rasa tu sangat-sangat powerful, sangat-sangat bagus, dan saya rasa saya sangat happy dapat jumpa ramai orang. Selalu jumpa kat HQ tak pernah tegur kan, tapi alhamdulillah ramai dalam ni yang saya nampak yang selalu pergi HQ kan, ada kat sini, dan saya rasa excited dapat dengar story-story yang amazing macam ni kan. So saya rasa Coach Nick selalu cakap kan, tak semestinya siapa cakap online tak boleh connected kan. I mean online pun kita boleh menyambung, sebab kat level energy tu kita menyambung. Level kuantum tu kan. So saya rasa sangat-sangat terima kasih sangat-sangat Mak Su, Ustaz Azman. Saya letak kat Facebook hari tu kan, sangat terima kasih sebab buat sesi pagi yang sangat-sangat powerful kan. 1000 kali ganda lagi bagus lah saya rasa daripada tidur kan. Kalau sebelum ni bulan puasa pagi-pagi lepas subuh ngaji ke apa semua, tidur kan. So saya rasa ini adalah sesi yang dinanti-nantikan lah kalau bulan puasa ni. Saya rasa sangat-sangat excited. Kalau nak tidur pun, kalau dengar Mak Su punya ni, saya tak jadi tidur Mak Su. Alhamdulillah sangat. Saya rasa macam bateri tu, handphone ni, dia overcharge. Kalau biasa 100 dia 200 pergi dia. Lebih kurang macam tu. Terima kasih sangat-sangat Mak Su. Dapat jumpa Dr. Azhar. Apa khabar Dr.? Dr. Azhar di Kuantan, idola saya ni, Kuantan kan. So Dr. Azhar ada, Ustaz Azman, geng-geng yang powerful lah. Dapat jumpa ramai-ramai idola-idola dalam ni, saya rasa sangat-sangat kagum. Jumpa Atun. Awesome lah Atun semua. Thank you. Kita dekat dalam ni rasa macam satu family. Setuju tak? Betul. Sangat tak. Saya rasa sangat close. Betul, setuju. Ya. Satu family, nutrition 3 daun bak kata Ustaz. Betul. Sebab kita kan memang kita sayang keluarga kita. Keluarga kita yang kita cinta. Betul. Herbalife ni pun kita sayang. Saya pun sebenarnya Betul, rindu. maksud. Saya akan rindu nanti bulan puasa nanti, bulan puasa, nanti raya nanti kita tak adalah berzoom. So just present moment dengan layan family masing-masing kan. So saya akan rasa terkesan, saya akan rasa rindu. Okay, dan siapa setuju kalau kita sayang keluarga kita, kita kena jaga kesihatan? Siapa setuju? Yes. So Setuju. Zaidi ada anak kecil Zaidi nak memperjuangkan misi nutrisi ni. So Betul. anak-anak tak kacau ke, ataupun Zaidi marah anak-anak ke, ataupun macam marah isteri, kenapa tak ambil ni anak ni, kita nak buat posting ni, ada tak Zaidi macam tu ke, macam mana? Jujurnya ada, tapi sebab kita kerja sama-sama, so saya rasa bila kita suami isteri tu kena ada kesefahaman. So kena make sure siapa yang buat coaching ni, make sure partner kita tu faham lah. Dan saya rasa saya tak ada masalah sebab partner saya pun, wife saya pun dia into coaching juga. Cuma dia di belakang tabir lah. So dia yang akan remind saya, dia yang akan tanya dah follow up belum. Walaupun dia bekerja, dia seorang guru, dia seorang ustazah. So dia excitement dia tu bila dapat coaching orang tu, dia rasa suka bila tengok orang dapat result, dia happy. So benda tu pun sangat-sangat membantu untuk saya lah. Saya rasa anak-anak alhamdulillah tak ada masalah lah. Kalau dari kami lah, masalah tu ada, tapi dia punya cabaran ada, tapi dari segi peluang tu lagi besar daripada cabaran tu. So
kita buat dia pun untuk anak-anak juga. Kita nak anak-anak kita happy, anak-anak kita dapat apa yang dia nak, anak-anak. Saya pagi tadi baru tulis kan, impian untuk anak saya nak hantar anak saya ke international school. Masya-Allah. So saya kena buat betul-betul untuk capai impian saya ni. Coach Zaidi sudah berapa lama dengan Habelah Rasa macam dah lama je. Makan 2011 makan 2011 Dah macam tu. 9 tahun dah. 10 tahun. Alhamdulillah. Dan saya biasa nampak Coach Zaidi ni biasa dia bekerja di belakang tabir, dekat AV, dekat audio tu yang upkan suara, turunkan suara dan yang menukar lagu, menukar gambar kat depan tu tangan dia lah. Kan. Jadi Alhamdulillah. bagaimana Coach Zaidi bekerja? Memang full time kan buat Herbalife? Alhamdulillah. Bagaimana menyara keluarga dengan Herbalife? Menyara Sebab keluarga, Alhamdulillah, Masya Allah, Barakallah, saya rasa sangat-sangat bersyukur. Sebelum ni saya kerja. So kerja pun menyara juga. Tapi nak menyara beza dia adalah dari segi masa, dari segi kualiti apa semua tu kan. So saya rasa sekarang ni masa kualiti yang lebih banyak, lebih abundance, kita boleh spend masa. Kadang-kadang kita tak akan rasa nikmat tu kalau kita tak rasakan sendiri kan. Kita kena feel sendiri tu. Kadang-kadang kita syukur, ya Allah, bestnya aku hari ni tak perlu nak menempuh jam. Dulu kerja 3-4 tahun kan. Kadang-kadang naik motor tu terfikir jalan sepanjang-panjang. Saya duduk Selayang, kalau kat bandar Selayang pergi KL tu ulang-alik setiap hari dari berjalan Kuching ke KL tu. Sepanjang-panjang 10 km jalan tu adalah jam. So saya terfikir sampai bila saya nak hadap jam. Sampai bila saya nak pergi kerja buat benda yang bukan tak suka, tapi yelah kita tahu kita kerja kan. Kadang-kadang ada bos apa semua. Time kerja ni pula kita buat betul, orang tak kisah. Kalau kita buat salah sekali, that's it kan. Orang sepanjang tahun tu dia boleh ingat kesalahan kita. Dia bilang Herbalife ni bagusnya. Kita buat betul sikit, orang recognition, orang recognize. Oh bagus, Alhamdulillah. Tapi kalau buat salah, tak apa, kita belajar sama-sama, kita boleh ni macam maksud selalu jumpa kat ni, jadi boleh ni, buat ni. Saya rasa itu value yang tak ada kat luar sana kan. So saya rasa happy, bukan menyara tu dari segi gaji, tapi dari segi kasih sayang kita boleh kasih ke anak-anak, dekat wife kita, boleh balik kampung anytime, boleh spend masa yang berkualiti kan. Alhamdulillah. Ada yang tanya Coach Zaidi umur berapa ni sebenarnya, nampak muda. Cerita siapa teka dapat satu balang F1 kosong. Alhamdulillah, Ustaz dah 1984, so sekarang 2020, 36 Ustaz. Alhamdulillah. 36 tahun dengan 4 orang anak, 3 orang anak lelaki, 1 orang anak perempuan. 36 tahun macam 26 tahun. Alhamdulillah, masya-Allah. 24 tahun dengan 4 orang anak, kemudian fit. Dan nama media sosial pun Fit Zaidi. Alhamdulillah. Actually Fit Zaidi Ustaz. Fiza nama wife saya, Zaidi nama saya. So combine. Saya nampak selalu aktivitinya skipping, bersenam tu. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz. Thank you Ustaz. Thank you Mak Su. Kalau boleh tu saya rasa dalam ni ramai suggest. Kalau boleh lepas raya ni ke apa, kita boleh spend masa juga untuk extend lagi ke sepanjang selagi PKP ni wujud lah kan. Lagi kita ada masa kan, daripada tak buat apa-apa, pagi-pagi tidur, saya rasa ini satu pengisian yang sangat bagus. Masya-Allah, menyelit juga. Sampai 9 hari bulan ada PKP. 9 hari bulan. Dia menyelit juga tu Ustaz. Itulah. Pandai dia. Orang perlukan Ustaz dengan maksud tu. Thank you maksud. Masya-Allah. Zaidi sangat sabar dalam bisnes Herbalife ni, sebab ada ramai je yang dekat dalam ni ada yang bagi feedback kat Maksud, dia orang call Maksud, dia orang dah lama, dia orang 5 tahun dah dengan Herbalife ni. Dia orang sudah nak give up dah Zaidi. So apa yang membuatkan Zaidi stay dengan Herbalife ni? Bagus soalan tu. Saya pun nak tanya soalan tu. Saya rasa soalan yang paling dalam group coaching tu soalan 10 bintang. Coach kasih 10 bintang. Kan? Alamak, Yati. Oh Yati ni saya punya partner in crime dulu time mula-mula buat Herbalife.
kita orang buat roadshow sama-sama kat Tasik Siti Bangsa Yati Oh. Yati lama kan. Idola saya Yati kan. So soalan Maksu tu apa yang buat saya tak give up, saya rasa jujurnya bukan tak pernah rasa, ada kat rasa nak give up apa semua kan, tapi saya rasa environment macam ni, situasi macam ni saya tengok hari tu macam saya rasa story yang paling mahal tu adalah story, sebab kita pergi event, kita nampak orang yang bertahan tu stay, kita pergi training extravaganza, nampak berapa ramai orang stay 17 tahun, world team tahun ke-18 tu dia press team terus. So story macam ni yang saya rasa macam buat saya stay, sebab saya nampak clear yang saya akan sukses satu hari nanti. Memang nampak dengan ini jalannya, insya-Allah dengan izin Allah kan. Saya rasa ialah dengan bantu orang, kasih value ke orang, orang tak boleh solat berdiri boleh solat, orang tak sihat jadi sihat. Ada tu ada siapa cerita kan, ayah emak dia tak dapat nak berdiri, sekarang boleh berdiri, solat berdiri kan. Saya rasa Kak Marisa itu ada share macam mana story dia. Lepas tu coach yang runner marathon apa semua tu kan. Saya rasa story-story macam ni yang membuatkan kita punya semangat tu strong. So saya nampak benda tu yang menjadikan saya rasa nak teruskan. Saya seronok tengok result coaching saya dapat result. Macam coaching lama walaupun dulu dah guna stop, sekarang datang balik. Saya rasa ramai dalam ni kan. Ramai datang balik bulan puasa cari balik. So saya nampak actually product works, kita dapat best product in the world, Herbal Nutrition. Whatever orang komplain lah, produk sampah lah, 7 liter sawan lah. Tapi saya yakin dan percaya dalam ni semua dapat result yang super kan. So saya rasa kita perkara yang kita kena syukur adalah nutrition yang kita terima tu. Bagaimana kalau kita dapat deliver kat ramai orang lagi. Saya rasa itu kegembiraan yang saya rasa saya nak teruskan. Happiness kan. Dalam group coaching saya ada 2-3 orang doktor. So saya rasa macam tak logik di akal. Macam mana doktor pun boleh masuk group coaching nak lose weight tu. Dan saya berjaya coaching orang turun 25 kilo sampai idle weight. So kemanisan dia kat situ tu kan. Saya rasa macam saya tak ada background medik, tak ada. Saya ambil human science apa semua kan. So bila coaching seorang doktor tu, saya rasa macam wow, ini something yang saya nak teruskan. Saya nak ada value perasaan happy tu. Setiap hari saya nak contain orang berterima kasih kat kita tu saya rasa macam satu kepuasan. Alhamdulillah bila kita dapat bantu ramai orang. Itu yang saya nampak mission. Kenapa saya perlu teruskan, saya tak nak give up lah kan. Dan clear lah dream board, tulis impian tiap hari. Wow, saya baru selesai. Walaupun saya tunggu Maksu punya sesi untuk tulis tu, saya dah tulis siap-siap dah. Tiap hari saya tulis kan. So saya rasa ini sangat-sangat powerful, membesarkan impian saya kan. So saya rasa terima kasih Maksu. Saya suka tu Coach Zaidi membesarkan impian sendiri daripada membesarkan impian orang lain. Betul. Dan saya pasti Coach Zaidi pun sekarang tengah bekerja tu di rumah dan saya nampak anak saya baring kat di belakang terbongkar. happy. Yang best ni bekerja dengan keluarga di sisi. Luar biasa. Cuba share sikit macam mana kerja ni. Best kerja di rumah. Saya rasa macam mana Sat? Bestnya bekerja dengan isteri suami. Bekerja di rumah sangat-sangat dengan family. Saya rasa itu nikmat yang ramai orang kena rasakan sendiri. Kerja dengan isteri kat tepi, dia ada kat tepi ni sebenarnya kan. Bagilah dia nampak muka sikit, ambil gambar. Ya, saya. Saya suruh dia pakai purdah ajak Ustaz. Ada anak saya kat belakang tu tidur, alhamdulillah. So saya rasa happiness tu dengan family, bila kerja dengan family, sebab kan macam Ustaz cakap dengan Ustaz Zahma apa semua, tengok pagi-pagi kat Bendang ambil gambar kan, kita yang tengok pun seronok. Bayangkan orang yang dapat melalui kan, tanpa perlu risau jalan jam, tanpa perlu risau kerja PDP apa semua tu kan, kena tulis. Allah Akbar kan. Saya bukan apa, sebab saya pernah rasa lalui dulu pergi kerja dengan saya na'udzubillah, saya dulu kerja sampai nak pergi, pendek kata kat jalan tu saya doa saya accident,
supaya saya boleh dapat MC sebulan tak payah pergi kerja. Macam tu sekali saya punya feeling tu tak nak pergi kerja. Tapi terpaksa, dulu no choice, kita tak tahu. Tapi alhamdulillah boleh jumpa Herbalife dengan gaya hidup yang best kan, dengan duduk kat kampung, pergi pagi-pagi tengok pokok, kat bandar pun duduk kondo bawah tu jalan besar, nampak orang pergi jam tu, kita rasa itu kenikmatan, kesyukuran yang saya rasa. On behalf saya rasa sangat-sangat bersyukur lah. Kerja dengan family apa semua. Ada internet, ada handset. Itu je kot kan. Internet, handset, that's it kan. Zaman-zaman online macam ni, saya rasa sangat-sangat bersyukur lah. Story-story macam ni yang saya suka dengan cerita Yati. Ustaz tu. Tu Yes, Yati kata dulu Coach Zaidi tidur kat Petronas katanya. Penat sangat kerja. betul Ustaz, betul. Saya itu testimoni zaman-zaman HOM dulu Yati kat depan kan saya punya sponsor Haji Alan Peter. So press team saya Haji Alan Peter, saya third line dia kan. Haji Alan Peter, Mus'ab, Ismail dan saya kan. So testimoni itu memang dulu saya balik kampung tak sampai 2 jam pun, tapi saya kena singgah 2 Petronas sebab kena tidur. Saya tak tahu energy level yang macam mana entah saya ni sangat-sangat rendah kan. Kena tidur dulu. Lagi-lagi kalau tengah hari drive, oh my god, saya pernah accident langgar kereta depan sebab mengantuk buat kereta. Sebab energy level yang sangat-sangat rendah. Walaupun time tu jenis yang sport, jenis yang bersukan, jenis acah-acah fit kan. Tapi energy level tu saya tak tahu, lepas makan saya akan collapse. Saya tak tahu mabuk makanan ke apa kan. Saya macam not to say allergy dengan nasi, tapi bila makan nasi banyak ni saya macam hypo sikit, macam lalok sikit lah. So tu yang kena singgah kat Petronas. Kadang-kadang wife saya sampai bising, balik kampung tak sampai 2 jam pun kena singgah Petronas. Kadang-kadang dia yang kena bawa. Aduh, saya terpaksa hantar telinga kan. Masya Allah kan. Betul. Dapat bayangkan Zaidi dekat atas stage membuatkan you all semua akan menangis nanti. Siapa dapat rasa nanti Zaidi Alhamdulillah, akan Masya ungkapin dia Allah, akan ya menangis Allah. nanti? Siapa dapat rasa? Doakan saya ungkapin dan saya boleh sama macam Maksu. Email team ke atas story Maksu, time IoT, time extra spectacular itu Maksu, saya ingat lagi story Maksu. Masya Allah kan. Atas stage spectacular itu, The Minds. Oh my god, thank you Maksu. Ada soalan tu, Coach Aida tanya, Coach Aidi dah level apa dalam Herbalife? Alhamdulillah saya dah active team lah. Alhamdulillah active team nak breakthrough ke get Sikit team lagi tu, nak first get cut get team dah. Amin. Amin, Untuk amin, pengetahuan amin, semua, amin. Coach Zaidi tak Doakan, lama lagi akan jadi Get Team member. InsyaAllah. So you all Amin, semua get amin, ready amin. Lagi. untuk kekalkan duduk di meja VIP. Kita 257 orang, alright? So kekalkan kita semua berada di meja VIP nanti, right? Dan menyaksikan Amin, Zaidi amin, on amin. stage. Amin. Masa tu Zaidi nangis tau. Saya kagum yang saya kagum, dia kerja belakang tabir je. Lepas tu dia kerja main-main telefon, godek-godek. Lepas tu dia buat senaman sikit-sikit dekat kampung. Pun boleh jadi get team. Oh, itulah saya tak tahan. Alhamdulillah, yes. Saya rasa itu semua orang kena rasakan Ustaz. Macam Ustaz rasakan sekarang. Macam Ustaz share kat Facebook, my handset apa semua kan. Kita kena turn kita punya aktiviti handset tu kepada profit. Saya rasa itu zaman sekarang. Ayat sekarang ni new normal. New normal yang kita kena lalui sekarang, kerja online daripada rumah still boleh income sama dengan CEO macam hari tu siapa Coach Yana ceritakan. Suri Yana. rumah tapi gaji CEO. Oh my god. Saya rasa tu Yana kan, Coach ayat tu Yana. macam Coach Yana kan sangat-sangat powerful. New normal kita sekarang kan. So, Okay. alhamdulillah insya-Allah tabarakallah. So Thank you ramai yang sangat. mendoakan Zaidi. Moga dia Amin. permudahkan semua urusan, moga mencapai Amin. impian, istiqamah tulis affirmation, tulis 10 kesyukuran, semua ya, bukan Zaidi aja, semua. So kita sebenarnya nak jadi orang hebat, kita just belajar je dengan orang-orang hebat. Kan? Betul Macam Mas. ramai je, macam saya pun Betul. belajar dengan Haji Alan Peter sebelum ni kan. Dia kata kan, kita tengok je apa Presiden Tim buat, you just buat. Saya tengok orang duk selfie, tangkap-tangkap gambar, duk kejar-kejar Presiden Tim. Oh, kita pun buat je lah. Gitu tu yang sampai sekarang ni melalut-lalut sampai mak suka sangat selfie. Gitu kan. So
Bersyukur sangat hari Betul. ni bila kita mendoakan sahabat kita dan juga mendoakan diri kita sendiri. So bayangkan Zaidi masa tu on stage nanti, anak-anak dia ya Allah masa tu. Bayangkan Zaidi buat Amin, amin, anak amin dia. Mas. Zaidi buat untuk anak dia. Zaidi sayang anak Betul, Zaidi. betul. Zaidi ada Saya mak ayah lagi. maksud itu big why saya. Anak-anak alhamdulillah mak ayah saya dua-dua, mertua semua ada lagi, mak ayah saya ada lagi, alhamdulillah. Masya Saya nak buat Allah. untuk diorang juga. Saya nak buat untuk mak ayah saya, hantar diorang pergi umrah. Ya, kadang-kadang kita boleh tunggu diri kita berjaya tapi mak ayah kita tak boleh tunggu kita. Mak ayah kita semakin meningkat usia, so kita tak tahu bila dia akan dipanggil, so kita kena cepat-cepat buat untuk make sure kita dapat capai impian mereka. Kadang-kadang sedih, diorang tak dapat capai impian mereka sebab bukan mereka, sebab kita yang tak dapat nak berubah, kita lambat, kita tak dapat tu lah, kita banyak distraction diri kita sendiri kadang-kadang, keraguan, malas apa semua. So kita kena ada kesedaran untuk membesarkan impian. Bantu mak ayah hantar pergi umrah, haji semua. Membahagiakan orang tua. Abang kata Ustaz hari tu. Apa Ustaz? Ustaz Nasrullah Hajar. Terumbu karang. Yes, betul Ustaz. Ustaz Nasrullah Hajar. Terumbu karang kita tu, mak ayah kita tu. Thank you Mak Suf. InsyaAllah kan. So kita doakan. Kalau jumpa kat HQ boleh tegur saya. Ya. Jangan malu untuk tegur saya orang biru macam Yati Nazli, macam siapa lagi orang-orang biru dalam ni kan. So jangan Saya segan. baru Saya tahu excited. line Alan Peter rupanya. Ya ke kadang-kadang saya. Ya, dengan Mus'ab, Habis tu dengan saya Yati rupanya. Baru tahu. Ustaz ingat Abang Zaidi dah anak saya. Okay, Yati Masya sat Allah. line saya. Dulu kita orang Just sama-sama kita ada kena fly, yes. percaya Tak je, kasih itu orang saya. Kita percaya Betul, je betul. upline-nya Mus'ab ke, upline-nya Haji Alan Peter ke, upline-nya Ustaz Azman ke. Yang penting kita love line. Yang penting semuanya Love under line. Wahyush. Kan? Kita semua adik-beradik. So dekat sini Betul Mas. bila dikatakan adik-beradik ni kalau tak menjadi masalah, maksud pun nak minta izin ni sebab ada beberapa orang yang pun dia orang nak guna testimoni, maksud contoh je kan, before after boleh, maksud izinkan. So adakah yang sahabat yang lain boleh izinkan juga sahabat yang lain tu nak guna testimoni you all? Boleh izinkan ke? Boleh Mas. Boleh. Saya pun selalu gunakan testimoni siapa kat sini rasa ramai kat sini yang saya gunakan story yang Amazing boleh, Ustaz tak Azman apa. of course lah, kita tak payah So, cerita lah. clear Kalau dekat boleh tiap sini. hari saya nak up gambar Ustaz Azman kan. Masya Allah. Sebab sekiranya benda ni mendatangkan manfaat buat semua, saya rasa semua pun setuju. InsyaAllah. So Ustaz, hari ni kita bersyukur sangat seorang lelaki bersuara. Saya dapat bayangkan nanti, ya Allah, di pentas kejayaan semuanya, kita semuanya VIP dan kita berlari kan. Bagi tepuk tangan, bagi bunga, bagi gula-gula dekat Zaidi. Masya Allah kan. Luar biasa masa tu. Dan masuk hari ni tak ramai lelaki tau. Saya boleh nampak dekat sini Coach Zaidi, ni Abang Roslan, Dr. Azhar, Fahimi, Hafiz. Tak Tak ramai. Azli, Ustaz Rawal Bukhari. Tak ramai. Bang Amir, lupa pada sebut Bang Amir. Idola saya tu. Jumpa kat kedai mamak time MDW hari tu Bang Amir kita sit together. Keyword dia sekarang ada 2 je Bang Amir. Syurga. Ayat power tu Ustaz, ayat power. Abang Amir dengan Kak Malai itulah. Alhamdulillah. Terima kasih, alhamdulillah, masya-Allah. Tabarakallah. So sebenarnya macam saya sebenarnya pun saya pun tak kenal Abang Amir dengan Kak Mala ni. So you all just percaya je. Saya pun tak kenal tapi sekarang ni boleh jadi best friend. Sama dengan Kak Pah pun. Sama juga dengan yang lain-lain. Saya tak kenal pun diorang. Tapi just I know yakin je kalau kita visualize, kita nak apa, kita percaya, insya-Allah kita doa banyak-banyak kan. Sampai masa kita layak menerima siapa presiden tim di bawah kita. Macam tu. So hari ni ada kelainan sikit. Ustaz. Apa dia? Masuk? Apa Ustaz? Hari ni ada kelainan sikit.
Coach Zaidi dengan Dr. Azhar ni kenal macam mana? Sebab saya nampak Dr. Azhar ada komen Coach Zaidi tadi. Maksud soalan apa tadi? Soalan Mas lupa dah. Kelainan. Kenal melalui Facebook juga Ustaz. Ah, Lepas tu pernah jumpa masa Zaidi datang Zero to Hero dekat Gambang dulu. Masa tu kita ada gambar lah, bergambar selfie insyaAllah. Itu antara sebab Dr. Azhar tu antara doktor pertama yang saya kagum. Macam kita Zero to Hero tu antara permulaan event kita. Zero to Hero tu tak tahu siapa macam IoT semua tu kan. Dr. Azhar adalah seorang doktor. So saya time tu impress gila macam mana Herbalife ada doktor yang join dan buat misi ni sama-sama. Saya macam tu baru lagi kan nak tengok orang profesional ada dalam Herbalife apa semua tu, saya macam impress macam wow, kalau doktor pun boleh buat. I mean into Herbalife dan why not saya yang tak berapa nak doktor sangat ni kan. So saya rasa sangat-sangat kagum macam doktor buat ini the best way untuk kita sama-sama buat juga. Oh, ada yang tanya saya tadi maksud saya kerja apa sebelum ni, alhamdulillah kan. Saya syukur dengan pengalaman yang lepas tu menjadikan siapa saya sekarang. Saya sebelum ni bekerja sebagai officer dekat United Nation High Commission for Refugees. Kalau pernah dengar PBB, Pertubuhan Bangsa Bersatu. Kalau sekarang kita ni corona, WHO kan, World Health Organization. Tapi bawah PBB tu ada bahagian pelarian. Kalau you all sekarang tengah isu-isu Rohingya, isu-isu panas diorang apa semua tu, UNHCR tu adalah badan yang nak mengelola diorang dah. So dulu saya adalah frontliners kepada UNHCR Malaysia. Itulah saya jumpa diorang every single day, orang susah. Dan kat situ membuatkan saya triggered. Orang susah ni semua kan, sampai bila nak mengharapkan bantuan kan. So itu membuatkan saya fikir reflect kat diri saya sendiri, sampai bila saya nak minta bantuan, sampai bila saya nak mengharap simpati orang. So reflect saya kat situ, saya kena berubah diri saya sendiri untuk merubah hidup kan. UNHCR tu kerja okey, gaji dalam USD apa semua kan, kawan dengan orang putih 80%, 90% kat situ staff dia orang putih. Bolehlah huha-huha apa semua kan seronok, tapi untuk long term saya rasa saya tak nak jadi robot lah. Tu kan. Saya memang dah dapat berita yang dulu bekerja dengan UN kan, UNHCR kot. Macam mana orang yang bekerja dengan UN dah dapat gaji dalam USD nak boleh kerja dengan HL. Itu yang sukar difahami, tapi hari ni tadi dah terangkan tadi kan, sebab kebebasan masa. Ya, kebebasan masa. Saya rasa itu yang paling mahal lah. Dia macam tipikal sangat, macam klise sangat orang kerja dari rumah kebebasan masa kan. Tapi dia kena rasakan sendiri kebebasan masa tu tak payah menempuh jam. Kita tak perlu nak diarah-arah kerja. Kadang-kadang bukan nak cakap apa, kadang-kadang bukan silap kita apa semua, tapi kita di-blame ataupun sistem tu tak berapa nak best sangat kan. So kita buat kata Jim Rohn, kita bukan pokok, kita boleh berubah kan. So yes, why not kita berubah kan. Sebab kata Dr. Idrus, kalau pokok tu sebelah jamban, pokok tu tak ada pilihan lain, dia kena duduk sebelah jamban. Tapi kalau kita manusia duduk sebelah jamban, kita boleh berubah. Jangan duduk sebelah jamban kan. So berubahlah kan. Itu ayat yang trigger saya tu. Kita bukan pokok, kita manusia, kita boleh berubah. Keyword hari ni jamban. Alhamdulillah, terima kasih. Macam mana Ustaz? Keyword hari ni boleh pilih lah antara keywordnya pokok ataupun keywordnya jamban. Yes, betul Ustaz. Kita boleh berubah, alhamdulillah. Thank you Ustaz untuk inspirasi. Maksud inspirasi. Alhamdulillah. Tak sabar kita nak sama-sama di meja president team, meja bulat kita kan sama-sama. InsyaAllah. Betul. Kalau kita ada 260 orang, bahagi satu meja bulat ada 10. Jadi berapa meja bulat kena ada Oh banyak. Tak silap spektakular tu semua daripada kita ni je. VIP dekat meja bulat tu maksud. Amin. Oh. Amin. Spektakular tim kita saja. Saya memang membayangkan satu hari nanti, one day kan, one specific day kan, kita akan berjumpa di event. Kita jumpa di event, kita nak berbaris tu, nak masuk kat pintu, sama ada pintu. Kita semua ni akan duduk lalu pintu VIP. Kita tak lalu pintu biasa. Kita semua ni
VIP dan masa tu kita akan oh ni yang kelas ngaji, muka tak pernah kenal kan. Ada yang nama Saya rasa je. itu memang akan berlaku Ustaz. Ah. Kan? Sebab saya dah terfikir sebelum ni pun tema mula ni, ya Allah akak ni saya jumpa abang akak ni Eliza Aziz. Saya selalu jumpa dia kat HQ tapi saya tak kenal. Tapi saya familiar dengan husband dia apa semua kan, jumpa hai bye je dah senyum 3 daun kan. Senyum 3 tahun. Tapi tak adalah nak menyembang bagai sebab tak kenal kan. So bila dengar kat sini story Kak Liza tu, oh my god, saya rasa. Dan semalam saya Abang rasa- Amir jumpa Ustaz Bukhari dekat Ipoh, dekat Wah. PC Itu pick up dah center. baru Tak kenal pun. saya nak jumpa, baru nak cerita. Saya dengan pakai mask, pakai topi macam ni. Abang Amir kan, yang duduk belakang takbir tu kan. Belakang takbir pun dia boleh tahu. Saya tak tahu lah kalau depan takbir macam mana. So lepas ni, hati-hati je semua coach. Kalau nak pergi makan cheat meal tu jaga-jaga. Kita dia perhatikan. Payahlah macam ni, kena pakai purdah. Nanti Kak Ita nyanyi, semua orang kenal kan? Kak Ita kan, betul. Kak Ita buat latihan vokal, semua orang akan datangnya. Kak Ita kena buka kelas tu Kak Ita. Kelas untuk ahli members kita dalam ni. Tak, nanti Okey, Kak Ita nanti bagi tahu je yurannya berapa. Kak Ita bagi tahu je Nanti yurannya kat berapa. VIP, apa dia? Kita bagi tahu je yurannya berapa. Yuran. Sebab panorama, rumah saya dekat panorama je Kak Ita. Rumah saya Ngaji panorama. pun Panorama free, nak pergi takkan rumah Kak nyanyi Ita nak tak bayar. jauh. Ngaji pun free, takkan nyanyi nak bayar, dosa Kak Ita. Apa tu, nanti dekat pintu VIP Kak Ita akan buat satu lagu, kita panggil, so dengar lagu tu semua orang tahu, oh ini geng nyanyi. Geng apa? Geng ngaji ya. Amin. Masya-Allah. Orang Ipoh pun tak pernah jumpa ni macam mana kita ni kan? Itulah padahal panorama dengan rumah Kak Ita tak jauh pun. Itulah. Kita ada seluruh Malaysia ni masuk. Kalau tak salah saya Indonesia pun ada. Yang dapat link tu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Banyak pahala Ustaz. Banyak pahala maksud. Banyak pahala Ustaz. Alhamdulillah. Masya-Allah. Profit tu maksud kalah profit Herbalife kita tu maksud punya profit akhirat tu mengalir deras tu. Tu royalty. Pasif, pahala pasif, royalty. Passive income. Passive income. Maksud buatlah convocation untuk ngaji online ni. Macam tak tahu je lah nyambung. Maksud dah get ready tau sijil. Yes, semalam Maksud dah sebelahkan. Wah, syukur Alhamdulillah. Tak kira lah CJ tu tak dapat masuk ambil gaji, dapat gaji ke, dapat gaji lebih ke tak apa. Asalkan ada kenangan ngaji online. Bukan senang ngaji online. Semalam suami Ita tanya, suami Kak Ita tanya berapa orang ngaji? 287. Mak, ramainya. Sebab dia dengar je, dia tak ada video, dia tak tengok kita berapa chat kan. Dia dengar je. Dia kata, memang tapi macam dengar suara Kak Ita je. Dia kata, memang dia dengar suara sebab I dalam rumah. Masya-Allah, ya. Sebab semalam Itulah kebesaran Allah kan. Semalam saya keluar semalam. Lepas tu saya dah terpandang saya nak beli CJ tapi saya teringat saya check balik dekat dalam rumah saya, punya ada lagi tebal CJ. So saya tak jadilah beli. Saya call anak saya cakap ada tak dekat ibu punya drawer tu ada tak CJ tu. So saya tak jadi. So memang dan nanti kita tak akan tulis kita tak akan buat event register, kita akan tukar nama, nanti kita akan berjumpa semua. Okay, yang penting CJ tu akan dapat dulu. Alright, CJ tu akan dapat dulu. Dan masa kita bertemu nanti kita ala-ala register. Okay, kita akan masak bersama, kita akan makan bersama, kita akan menyanyi bersama, kita akan solat bersama, kita akan mengaji bersama dan kita duduk Ya Allah, bestnya. tafakur bersama. Bertemu hanya semalam, Best. berkata hanya sepatah. Wow. Serata alam, ini dikatakan cinta. Wow, sedapnya suara. Kak Ita, bagi alamat. Kejap lagi saya sampai rumah. Jangan, nanti kena buat ayah. Masya-Allah. Rumah Okay, saya sekian dekat saja. dengan rumah Kak Ita, 10 minit je. Ya ke? Ya. Oh, okey. So sekian saja kita punya Win Your Day hari ini.
Okay, so Ustaz Alhamdulillah. sebab kata Dr. Mahathir kata kan, kalau kita nak kurus secara sihat, kalau kita nak sihat badan, masa kita dah tengah makan sedap-sedap tu kita berhenti. Kan Ustaz ya? Betul. InsyaAllah. Yang Okay. sebelah tu. So thank you so much Zaidi, sahabat saya, ya, adik saya ni, Maksum 46. Alhamdulillah. Thank you Mak Su. Masya-Allah. So Okey, terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Maksud. Baca doa dulu. kita baca doa dulu ya. Okay, terima kasih Kak Ina. Bestnya Terima hari kasih ni kan, semua. sebelum kita ending ni, saya nampak semua muka senyum. Dan senyuman tu kan satu hadiah yang sangat priceless untuk kita semua pagi ni. Senyuman tu. Betul Ustaz. Dekat. Kan. Sebelum doa. Silakan. Kami guru Malaysia kerana Selamat Hari berjanji Guru semua. Selamat Hari Guru semua. mimpi negara kita. Okay. Hari Guru. Naik bulu roma. Sedapnya suara Kak Ita. Setiap tahun dengar, tapi tahun ni dengar dalam keadaan yang lebih, yang best. Special. Jom kita bacakan dengan doa. Thank Al-Fatihah. you so much Kak Ita. Masya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, bantukanlah kami dalam menjalankan urusan agama kami. Elokkanlah urusan dunia kami yang padanya tempat kami mencari kehidupan. Elokkanlah urusan akhirat kami yang padanya tempat kami akan kembali untuk selama-lamanya, Ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kehidupan kami ini sebagai tambahan segala kebaikan kepada kami. Dan jadikanlah kematian sebagai ketenangan kepada kami dari segala kejahatan. Sesungguhnya kami ingin kembali padamu, Ya Allah, dengan jiwa yang tenang. Ya Allah, Ya Zal Jalali wal Ikram. Janganlah kau jadikan Ramadan ini sebagai Ramadan yang terakhir buat kami, Ya Allah. Temukanlah kami dengan Ramadan yang akan datang. Tapi andainya Ramadan ini Ramadan yang terakhir buat kami, jadikanlah puasa kami sebagai puasa yang kau rahmati. Jadikanlah Ramadan ini yang paling bererti, penuh dengan cahaya keimanan, menerangi kegelapan hati kami, menuju redha serta kasih sayang-Mu, Ya Allah. Jadikanlah Ramadan ini sebagai penghapus dosa-dosa kami. Ya Allah, temukanlah kami dengan malam Lailatul Qadar. Pilihlah kami di kalangan hamba-Mu yang dapat beramal di malam Al-Qadar. Ya Allah, terimalah amalan kami, terimalah taubat kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, amankanlah segala kehidupan kami di sana nanti, Ya Allah, yang kekal abadi. Kurniakanlah kepada kami syurga-Mu yang maha luas nikmatnya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas sami'ul alim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna minkum taqabbal ya karim. Jumpa lagi besok semua. Okay, jumpa besok. Okay, semua get ready. Minta maaf hari ni tutup awal sebab kita get ready untuk masuk kelas Coach Has. Yeah? So get ready. Buat affirmation, baca list to do, okay, buat 10 kesyukuran dan sekejap lagi kita masuk event Herbalife. Alright? Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih Maksud. Terima Terima kasih.